Di-Pertua, sekolah Daif banyak di Sabah, tidak selamat, tidak selesa, menunggu bajet tak kunjung tiba. Nombor 7 soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli Berhormat Tawang. Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah diluluskan projek pembinaan semula bangunan daif di Sekolah Kebangsaan Balung Tawau Sabah dalam Rolling Plan 3 tahun 2023. Rancangan Malaysia ke-12. Projek ini telah diserahkan kepada JKR Sabah untuk dilaksanakan. Sehingga 22 November 2023, status terkini pelaksanaan projek adalah kerja-kerja awalan sudah selesai dilaksanakan dan projek dijangka akan diiklan tender pada bulan Februari tahun depan 2024. Bagi SK Indra Sabah, KPM telah diluluskan projek pembinaan semula bangunan daif di Sekolah Kebangsaan Indra Sabah Tawau Sabah dalam Rolling Plan 4 tahun 2024 Rancangan Malaysia ke-12 dengan skop projek pelaksanaan kerja-kerja tanah, meroboh bangunan daif dan membina semula 7 bilik darjah, membina bangunan-bangunan tambahan yang mengandungi 6 bilik darjah dan perolehan perabot, peralatan dan kelengkapan mengikut piawai. Seterusnya, KPM telah diluluskan projek pembinaan bangunan gantian penuh yang mengandungi 6 bilik darjah dan lain-lain kemudahan mengikut piawai di Sekolah Kebangsaan Perdana Tawau Sabah di dalam Rolling Plan 1 tahun 2016. Rancangan Malaysia ke-11 dengan kos sebanyak 10.2 juta ringgit. Untuk maklumat ahli yang berhormat, berdasarkan kos anggaran jabatan yang disediakan oleh pihak JKR, didapati kos yang disediakan adalah melebihi kos projek yang diluluskan. Susulan itu, kementerian ini telah mengemukakan permohonan Notice of Change dengan izin NOC kos kepada Kementerian Ekonomi pada 20 November 2023. Projek ini dijangka dapat diiklan tender oleh JKR Sabah sebagai agensi pelaksana pada bulan Januari 2024. Manakala bagi cadangan pembinaan bangunan gantian di SMK Jalan Apas, KPM merancang untuk mengemukakan permohonan projek pembinaan gantian bangunan daif di sekolah tersebut dalam Rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 5 tahun 2025. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek ini tertakluk kepada kelulusan Agensi Pusat Keutamaan dan Kedudukan Kewangan Kerajaan. Bagi Sekolah Kebangsaan Holy Trinity adalah sekolah berstatus sekolah bantuan kerajaan SBK. Berdasarkan rekod KPM, kondisi bangunan sekolah ini tidak berada dalam kategori daif. Walau bagaimanapun, pada tahun 2023, KPM telah menyalurkan sumbangan bantuan penyelenggaraan sebanyak RM120,000 kepada Sekolah Kebangsaan Holy Trinity. Sumbangan bantuan ini disalurkan berdasarkan permohonan Lembaga Pengelola Sekolah LPS melalui Jabatan Pendidikan Negeri yang telah melalui semakan teknikal dan diluluskan oleh KPM. Secara keseluruhannya, terdapat 6 sekolah yang mempunyai bangunan daif pada skala 6 dan 7 di Parlimen Tawau. Selain daripada senarai sekolah di atas, terdapat 2 lagi sekolah yang mempunyai bangunan daif iaitu SK Tanjung Batu dan SK Kampung Jawa. Kedua-dua sekolah ini telah diluluskan peruntukan dalam RMK ke-12 Rolling Plan 3 tahun 2023 dan RMK 12 Rolling Plan 4 tahun 2024. Sekian, terima kasih. Tawang. Terima kasih Puan Yang Tertua. Sabah mencatatkan bilangan sekolah daif yang tinggi iaitu 282 buah atau 34% daripada 830 buah yang ada di seluruh negara. Soalan saya, pertama, apakah jaminan dan perancangan kementerian untuk menyelesaikan masalah ini di Tawau dan Sabah? Kedua, mengapakah kementerian menggugurkan perbelanjaan putiran ubah suai naik taraf sekolah dalam Pelanjawan 2024 sedangkan banyak sekolah daif di Sabah dan Sarawak? Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih ahli yang berhormat.
Untuk maklumat ahli yang berhormat, data sekolah yang mempunyai bangunan daif adalah bersifat dinamik dan akan berubah mengikut kondisi bangunan dari masa ke semasa. Berdasarkan semakan KPM sehingga September 2023, terdapat 1,156 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif pada skala 6 dan 7 di seluruh Malaysia. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 406 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif pada skala 6 dan 7 di Sabah. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, sebanyak 6 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif pada skala 6 dan 7 di Parlimen Tawau. 5 buah sekolah telah diluluskan dalam RMLT, manakala sebuah lagi sekolah akan dikemukakan permohonan dalam RMK ke-12 Rolling Plan 5 tahun 2025. Berhubung projek menaik taraf atau pembinaan gantian bangunan daif di sekolah, KPM melalui JPN Sabah sedang meneliti keperluan kebolehlaksanaan pembinaan bangunan gantian di sekolah-sekolah terutama dalam aspek status hak milik tanah, keperluan sebenar serta lebihan baki tanah sekolah sebelum dimohon secara berfasa kepada pihak agensi pusat untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia 5 tahun. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada kelulusan agensi pusat, keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Sikit lagi tentang soalan tambahan kedua berkenaan dengan butiran ubah suai. Untuk maklumat ahli yang berhormat, butiran ubah suai naik taraf sekolah iaitu 03502 merupakan butiran yang disediakan di bawah RP3 2023 dan sebelumnya yang mana menyediakan peruntukan bagi skop projek ubah suai dan naik taraf. Walau bagaimanapun, pada RP4 2024 terdapat pindaan terhadap butiran projek di bawah KPM yang mana segala peruntukan melibatkan skop projek selenggara, ubah suai naik taraf dan pembaikan melibatkan bangunan dan infrastruktur di institusi pendidikan akan diletakkan di bawah butiran infrastruktur sokongan pendidikan dengan peruntukan diluluskan sebanyak 1.288 bilion ringgit. Perubahan ini adalah bertujuan untuk memperkemaskan serta menambah baik tadbir urus pengurusan peruntukan dan projek. Sekian, terima kasih. Padang Serai. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya. Berdasarkan ucapan-ucapan, kenyataan-kenyataan ahli-ahli parlimen, sahabat-sahabat daripada Sabah dan Sarawak, wilayah Sabah dan Sarawak, kita dapati banyak sekolah-sekolah daif yang terdapat di kedua-dua wilayah ini. Dalam masa yang sama, kerajaan telah meluluskan 700 juta untuk pembaikan ataupun naik taraf tandas. Jadi bagi saya, apakah keutamaan kepada Kementerian Pendidikan sama ada membaiki tandas ataupun membaiki sekolah-sekolah yang daif? Ada 8,500 lebih sekolah yang menerima peruntukan untuk menaik taraf tandas dan sebagainya. Jadi ingin dapat penjelasan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, ini merupakan dua kes yang tidak sama. Bangunan daif merupakan terutamanya pada skala 6 dan 7 merupakan bangunan yang mesti dirobohkan dan dibina semula, iaitu tidak selamat langsung digunakan untuk mengadakan pembelajaran. Jadi ini akan memang setiap tahun akan menambah sebab keadaan sekolah kian uzur dan selainnya. Jadi tentang peruntukan menaik taraf tandas, ini adalah satu peruntukan yang diberikan kepada semua sekolah kerana semua sekolah memang ada tandas. Jadi peruntukan 70,000 yang telah disalurkan kepada semua sekolah kerajaan pada tahun ini adalah untuk menaik taraf keadaan atau naik taraf keadaan tandas di setiap sekolah. Jadi ini kita akan buat kedua-dua juga sebab yang kalau jika tidak ada peruntukan khas setiap tahun untuk menaik taraf tandas, setiap tahun sekolah diberi juga peruntukan penyelenggaraan termasuk juga menjaga kebersihan atau menjaga naik taraf tandas sekali. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman Kuala Krai.